Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sahabat-sahabat yang dah ada boleh sertai. Kita teruskan siri yang kedua. Hari yang kedua kita sembang-sembang persiapan Ramadan, kerana tinggal lagi 14 hari atau kurang untuk kita memasuki bulan Ramadan. Kurang daripada 14 hari untuk kita memasuki dalam bulan Ramadan. Baik, tak lama dah lagi. Dan ini merupakan sejarah. Kita sambut Ramadan dalam keadaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. PKP ni hanya mengakibatkan kesannya kita tak boleh semayang di masjid. Bukan tak boleh semayang langsung. Nanti kan masuk bulan Ramadan, kenapa tak semayang tarawih? PKP ustaz, yang tak boleh tu semayang di masjid surau. Kat rumah boleh semayang. Baik jadi baik, semalam kita dah bincang secara santai, borak-borak. Kita campur, kita buat rojak dalam sembang-sembang tu. Antara yang semalam kita bincang peristiwa penting yang berlaku di zaman Nabi SAW dalam bulan Ramadan, serta 3 persiapan kita untuk sambut Ramadan. Semalamlah siri yang pertama. Kalau yang terlepas boleh tengok siri yang pertama di channel YouTube Zuhaili Saiman. Bahasanya tak ada, ada. Bahasanya ada, ada. Yang ni siri yang kedua, kita nak bincang berkenaan dengan bila sebut Ramadan, puasa. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dalil pensyariatan puasa, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Juzuk yang kedua. Kalau tengok mushaf, muka surat 28. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana pernah difardukan ke atas umat sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan dengan berpuasa itu kamu bertakwa. Jadi bila kita sebut Ramadan, dia adalah bulan puasa, yang diwajibkan kepada umat Nabi SAW untuk berpuasa selama sebulan. Dan kewajipan ini salah satu daripada rukun Islam dan termasuk dalam perkara yang disebut sebagai maklum bid darurah. Perkara yang asas basic umat Islam kena tahu. Menafikan ia boleh menyebabkan kufur. Jadi bila kita sebut puasa ni, hari ni kita bincang sikitlah pasal puasa. Sepuasa ni dari sudut bahasa Arab, as-saumu, dari sudut bahasa Arab adalah al-imsak. Kita menahan diri secara mutlak. Menahan diri daripada bercakap, menahan diri daripada melakukan suatu al-imsak, apa sahaja dari sudut bahasa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Apabila Maryam dituduh mengandung, sedangkan dia tidak ada suami, maka tomahan dibuat. Maka dia mengatakan, aku bernazar kepada Tuhan yang memiliki sifat penyayang untuk sauma, yakni menahan diri daripada memberikan respon balas atau menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Ini sauma tadi tu pada dari sudut bahasa. Adapun as-saum, puasa, dari sudut istilahnya syarak adalah kita menahan diri daripada
makan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar shadiq sehinggalah tenggelamnya matahari. Dengan kita memenuhi syarat-syarat sah puasa tersebut. Jadi bukan sekadar tak makan tak minum, tapi apa sahaja perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Contohnya melakukan hubungan kelamin, contohnya mengeluarkan air mani, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, dan macam-macam lagi lah. Maka maksud puasa adalah kita menahan diri daripada makan dan minum di asas dan juga apa sahaja perkara yang membatalkan puasa. Dah bermula daripada terbit fajar shadiq, yakni masuknya waktu subuh, sehingganya tenggelam matahari, yakni masuknya waktu maghrib, dengan kita berniat pada malam dia. Kalau puasa fardu kena berniat pada malam dia. Kalau puasa sunat diperbolehkan niat sehingga sebelum matahari berada di kemuncak ataupun sebelum masuk waktu zuhur, dengan syarat belum lagi pernah makan pada pagi tersebut. Tapi kalau puasa Ramadan sebelum subuh kena niat. Baik. Jadi bila kita sebut puasa ni, dia ada beberapa jenis puasa. Ada puasa yang wajib. Puasa yang wajib ni pertama sekali adalah puasa di bulan Ramadan. Yang keduanya puasa yang qada. Qada puasa wajib, maka hukumnya wajib. Contoh Ramadan lepas dia ada tinggal puasa sebab ada keuzuran syar'i. Kalau wanita mungkin datangnya haid, ataupun bagi seorang isteri ibu itu dia bersalin pada bulan Ramadan dan dia dalam keadaan nifas, maka tak boleh puasa, maka dia kena qada. Maka qada puasa wajib. Ada juga puasa yang wajib kerana bernazar. Contoh dia kata apa? Kalaulah dia berjaya dalam sesuatu peperiksaan, mendapat target yang diimpikan, maka dia nak puasa selama 2 hari berturut-turut, maka menjadi fardu ke atas dia, menjadi wajib, diwajibkan ke atas dia untuk dia berpuasa kerana dia telah bernazar tadi. Baik. Jadi ini puasa yang wajib. Ada puasa yang sunat. Puasa yang sunat ni banyaklah. Sama ada dia bersifat setahun sekali, kerana ada hari yang tertentu, sebagaimana hari puasa hari Ashura 10 Muharram, dan kita iringkan dia dengan 9 Muharram ataupun selepas pada itu 11 Muharram, puasa 10 Muharram. Ada juga puasa sunat yang bersifat tahunan, seumpama puasa hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Ini bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Yang bukan menunaikan haji, maka disunatkan puasa pada hari Arafah. Ada puasa yang kita panggil apa lagi, puasa yang sunat. Dia bersifat bukan tahunan, tapi dia juga bersifat secara kerap mingguan, ataupun bulanan, bersifat bulanan, iaitulah puasa hari putih. Setiap-tiap bulan ikut kiraan Hijriyah 13, 14, 15, tiap-tiap bulan Hijriyah maka dia puasa. Maka dia puasa. Ada juga puasa sunat yang bersifat mingguan. Contohnya puasa Isnin dan Khamis, maka dia puasa. Ada juga puasa yang bersifat yang sangat kerap, umpamanya puasa Nabi Daud AS. Selang sehari, hari ni puasa, besok buka, lusa puasa, tolak buka, dan kemudian gitulah selang sehari dia puasa. Ini puasa-puasa jenis puasa sunat. Ada puasa yang dimakruhkan puasa, jadi makruh. Seumpamanya puasa pada hari tunggal Jumaat. Yang ni puasa Jumaat sendirian tanpa diiringi dengan puasa hari sebelum ataupun hari selepas. Kerana apa? Kerana hari Jumaat ni secara maksudnya adalah hari kebesaran Islam secara mingguan. Dia nak puasa hari Jumaat, dia kena iring sebelum ataupun selepas. Tapi kalau hari Jumaat tu jatuh pada tarikh yang diharamkan puasa, contoh hari Ashura, maka tak boleh lah. Tapi dalam keadaan biasa ataupun dalam keadaan yang lain dia nak puasa Jumaat tadi tu, dia kena iring sama ada sehari sebelum ataupun sehari selepas. Dia tidak boleh puasa tunggal hari Jumaat. Ada puasa yang haram. Maksudnya apa? Puasanya sah tapi dapat dosa. Iaitulah mereka yang puasa yang mana seorang isteri nak melakukan puasa sunat tapi tak mendapat izin suami dia. Sedangkan suami dia berkehendak kepada dia pada waktu tersebut. Maka dia puasa juga, maka dia puasanya sah tapi haram. Ataupun kalau zaman sebelum daripada ni ada orang hamba, memiliki hamba,
hamba dia puasa sedangkan tuan dia tidak mengizinkan, maka puasanya haram. Dia sah tapi haram, berdosa. Ada puasa yang haram dan batal. Maksudnya puasa berdosa, puasa dia tak sah. Contoh dia berpuasa pada hari-hari yang diharamkan puasa, seumpamanya 2 hari raya. Hari raya Aidul Fitri 1 Syawal ataupun hari raya Aidul Adha 10 Zulhijjah. Maka kalau dia puasa juga haram, dosa, dan dia puasanya itu tidak sah. Serta puasa pada hari-hari hari-hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka kau puasa haram dan dia juga adalah perkara yang batal. Ada puasa yang diharamkan sekiranya tidak ada sebab. Kalau ada sebab, maka dia tidak ada masalah. Contohnya selepas daripada pertengahan bulan Syakban dan juga hari Syak, iaitulah hari yang ke-30 Syakban. Yang ni kalau dia puasa tanpa ada sebab, maka diharamkan, tidak dibolehkan. Tapi kalau ada sebab, contoh selepas bulan Syakban adanya Isnin Khamis, dia puasa sebab Isnin Khamis tadi itu ada, maka tidak ada masalah. Ataupun adanya qada yang belum diselesaikan lagi, maka dia puasa, tak ada masalah. Bahkan wajib sebab qada tadi itu wajib. Tapi kalau puasa tanpa ada sebab, maka dia tidak boleh, diharamkan tersebut. Baik, itu adalah jenis-jenis puasa. Untuk pengetahuan kita, yang mana dalam kita beramal, kita mesti berpandukan dalil perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibuat dan larangan daripada Allah untuk ditinggalkan. Jangan semata-mata kita buat kerana semangat atau emosi, sedangkan yang paling utama adalah beribadah dalam keadaan kita faham dan kita dipandu oleh syarak tadi. Baik. Jadi itu jenis-jenis puasa supaya kita faham. Jadi bulan Ramadan ni termasuk bulan yang diwajibkan kita berpuasa selama sebulan. Yang mana pada ayat seterusnya, puasa yang difardukan ke atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ayyamam ma'dudat, pada bilangan hari yang boleh dikira. Beberapa hari yang tertentu sahaja. Yang mana pada sebulan bulan Ramadan. Bulan-bulan dalam Islam ni pula dia tak sama macam kiraan bulan-bulan kalender Masihi. Bulan-bulan dalam Islam ni ia ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Ya, bilangannya ada 12. Bermula Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir ataupun Jamadil Ula, Jamadil Thani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah dan juga Zulhijjah yang terakhir sekali. Tapi dari sudut bulan tadi itu, kiraan dia dalam Islam, Nabi SAW kata apa? Sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Kalau 29 hari bulan itu, malamnya maghrib tak nampak, nak masuk maghrib tak nampak anak bulan. Masuk maghrib tak nampak anak bulan. Maka bulan tersebut dicukupkan bilangan dia 30 hari. Tambah lagi sehari untuk bulan tersebut, biar cukup 30, lusanya masuk bulan yang baru. Tapi kalau bulan tersebut pada 29 hari bulan, malamnya itu maghrib kelihatan anak bulan, maka bulan itu hanya sekadar 29 hari sahaja, besok masuk bulan yang baru. Jadi 29-30 saja. Ini ketetapan di dalam Islam untuk bulan-bulan dalam Islam. Dia tak ada macam bulan Masih. Bulan Februari 4 tahun sekali bulan dinamakan tahun lompat. Kerana apa? Kebiasaan 28 hari, kemudian pada tahun lompat jadi 29 hari. Ataupun bulan-bulan yang lain sampai 31 hari. Dia 30 atau 31. Tapi dalam Islam 29 ataupun 30 sahaja. Melihat kepada anak bulan pada 29 hari bulan tersebut. Cuma yang menjadi selalu yang menantikan berita anak bulan ni untuk masuk Ramadan, untuk masuk Syawal dan untuk masuk bulan Zulhijjah, kerana dia melibatkan ibadah dan juga hari raya. Walhal kiraan setiap bulan sama saja. Dia mesti ditentukan. Baik. Jadi bila kita dah sebut bulan Ramadan tadi itu, nak masuk bulan Ramadan, maka 29 Syakban tiap-tiap kali itulah akan ada melihat anak bulan, atau dinamakan cerapan anak bulan, ru'yatul hilal. Walaupun dari sudut kiraan ilmu falaknya sudah pun dikirakan bahawasanya bulan ni sekian-sekian, tapi dari sudut kita mengambil istimbat ithbat ru'yatil hilal berdasarkan kaedah yang dilaksanakan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, maka 29 tadi itu untuk disahkan pula
maka akan dilakukan cerapan anak bulan oleh pejabat-pejabat mufti tadi itu, dan kemudian dibentangkan bagi mendapat perkenan mohon raja-raja, dan akan disampaikan oleh penyimpan mohon besar raja-raja untuk pemakluman. Jadi nak disahkan, diselaraskan setiap kali 29 Syakban. Nanti 29 Syakban maka cerapan anak bulan tadi itu pada tempat yang telah ditentukan. Begitu juga bila masuk Ramadan, 29 Ramadan, maka akan dilihat juga anak bulan. Kalau kelihatan bermaksud Ramadan 29 hari bulan saja, esoknya dah masuk raya. Tapi kalau tak kelihatan, maksudnya dicukupkan 30 hari, lusa baru kita raya. Kerana hadis Nabi SAW kata apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata. Berpuasalah kerana kamu telah lihat anak bulan, dan berbukalah, yakni sambut raya, berbuka sambut raya kerana kamu telah melihat anak bulan. Fa in ghumma 'alaikum, maka kalau tak nampak, terselindung sebagainya, tak nampak anak bulan, fa akmilul 'iddata, maka cukupkanlah bilangan bulan tersebut, iaitulah 30 hari. Sebab itu pada 30 Syakban, kalaulah berlaku bulan tahun tersebut Syakban 30 hari bulan, maka 30 hari bulan Syakban itu dinamakan hari Syak. Diharamkan berpuasa, melainkan sebab-sebab yang telah disebutkan tadi. Ada qada puasa, mungkin jatuh pada hari yang disunatkan puasa, iaitulah Isnin atau Khamis, maka boleh. Kalau tidak boleh, dilarang. Kerana apa? Dia berlaku Syak. Sebab itu negara-negara ada yang berbeza cara melihat anak bulan. Cara melihat anak bulan ada berbeza mendapati anak bulan. Sebab itu pernah berlaku dan selalu berlaku. Kita Malaysia contoh, besoknya kita masih lagi 30 Syakban, tapi di Saudi dah nampak anak bulan, maka dia Syakban dia 29 hari saja. Sedangkan kita Syakban 30. Maka itu yang berlaku Syak. Kerana tempat masing-masing ada tempat melihat untuk anak bulan tersebut. Bagi negara yang bukan diperintah oleh orang Islam dan tidak ada kekuasaan dalam nak menentukan anak bulan, maka dia mengikut negara Islam yang berdekatan dengan negaranya. Kalau dia tidak mengikut negara yang berdekatan dengan negaranya, maka dia mengikut kiraan pada negara Saudi tadi, Mekah. Ini bagi umat Islam yang berada di sebuah negara yang bukan Islam, yang tidak ada kekuasaan dalam nak menentukan anak bulan tadi itu. Baik, jadi disebutkan oleh Allah ayyamam ma'dudat, pada bilangan yang tertentu. Sebab dikira berbeza dengan apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ibadah haji. Ayat 197, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada ashhurum, bulan-bulan maklumat yang diketahui. Tadi ma'dudat, yang dikira, yang tertentu. Sebab memang kena kira dan memang kena tentukan perkara tersebut. Sebagai contoh, kalau berlaku seseorang tadi itu dia berpuasa di negara lain dan dia menyambut raya di negara lain, dalam keadaan penentuan Ramadan dan raya negara tersebut adalah berbeza, berlakunya berbeza dari sudut bilangan. Contoh, dia berada di suatu negara yang negara tersebut adalah Syakbannya 30 hari. Sedangkan Malaysia Syakbannya 29 hari. Jadi 30 hari bulan Syakban di negara lain adalah bersamaan dengan 1 Ramadan di negara Malaysia. Maka apabila akhir Ramadan, dia pun nak balik kampung. 10 hari terakhir Ramadan dia nak balik kampung, dia pun balik kat Malaysia. Bila balik Malaysia, Malaysia tengok anak bulan, Malaysia mendapati Ramadan dia tahun tersebut adalah 29 hari. Seronok tak? Nak 29 ke 30? Nak cepat raya 29 lah. Tapi kalau nak banyak fadilat, harap-harap biar 30 sebab ada 1 hari lagi masih Ramadan kan. Jadi balik Malaysia, Malaysia pula tempat tersebut bila 29 Ramadan dibuat cerapan anak bulan, maka dilihat nampak anak bulan, maka Ramadan Malaysia adalah 29 hari saja. Sedangkan dia tidak bermula Ramadannya itu di negara Malaysia, di negara yang 30 hari bulan Syakban, sedangkan Malaysia hanya 29 Syakban. Jadi bila dia akhir Ramadan dia contohnya dia 1 Ramadan di negara luar
sedangkan Malaysia dah 2 Ramadan. Jadi bila akhir Ramadan dia nak balik kampung, dia balik Malaysia. Balik sampailah airport. Dia dapati berita penyimpan mohon besar diraja pun maklum besok raya. Malaysia 29 hari saja. Bermaksud ketika itu walaupun Malaysia 29 hari Ramadan, dia baru berpuasa 28 hari. Betul Betul Cuba imajinasikan situasi tersebut. Dia berada di satu tempat yang mana 30 Syakban, sedangkan Malaysia 29 Syakban. Malaysia puasa awal sehari daripada tempat dia. Maka bila dia nak balik kampung raya, dia balik ke Malaysia, Malaysia pula 29 hari. Jadi di situ ketika mana Malaysia 29 Ramadan, dia baru berpuasa 28 hari saja. Sedangkan besok Malaysia raya. Justru bagaimana? Justru pada besok raya tersebut dia diharamkan berpuasa juga. Kerana apa? Kerana tempat itu telah diisytiharkan dan dengan sah dan diisytiharkan oleh pemerintah dia raya. Maka dia tak boleh puasa kerana itulah raya dia di tempat itu. Dia mengikut tempat dia. Tapi Ustaz, bagaimana? 28 hari saja dia puasa? Tak. Sebelum sampai Ramadan tahun depan, dia wajib ganti 1 hari lagi puasa untuk mencukupkan minima bilangan bulan di dalam Islam. Sebab apa? Sebab kita dah bincang dah tadi. Dasar dia bulan dalam Islam ni sama ada 29 hari atau 30. Jadi 28 hari tak ada. Tiada 28 hari. Sedangkan dia baru berpuasa 28 hari. Namun dia berada di 2 negara yang berbeza dari sudut penentuan bulan Ramadan dan juga Syawal tadi, menyebabkan dia hanya puasa 28 hari. Maka pada hari raya, waktu dia itu adalah mengikut raya negara yang sedang dia berada, tapi dia wajib juga untuk mencari 1 hari sebelum sampai Ramadan akan datang untuk dia berpuasa dalam keadaan dia tidak berdosa. Kerana apa? Kerana dia tidak berpuasa bukan kerana meninggalkan secara sengaja, tapi kerana ada keuzuran syar'i. Keuzurannya apa? Perbezaan 2 negara yang mana kedua-duanya sah dalam menentukan cerapan anak bulan. Macam sekarang ni lah, kan, kita berada dalam tempoh PKP, maka tak boleh solat Jumaat. Walaupun kita tak boleh solat Jumaat sehingga dah 3 kali Jumaat, 4 kali Jumaat, kita meninggalkan Jumaat itu bukan dengan sengaja, tapi kerana ada keuzuran syar'i. Boleh baca juga artikel yang telah saya buat, memahami rukhsah dalam perkara yang berkaitan COVID-19. Dalam rukhsah, salah satu daripada 7 rukhsah ada namanya rukhsah isqat, digugurkan Jumaat digantikan dengan sembahyang Zuhur yang biasa kerana ada mudarat. Sedangkan kalau kita baca dalam kitab fiqh manhaji pun sama, solat Jumaat difardukan sebelum daripada hijrah sebagaimana solat fardu yang 5 yang lain. Tapi di Mekah Nabi SAW tidak dapat melaksanakan solat Jumaat bersama dengan para sahabat. Apabila sudah berada di Madinah, maka dapat laksanakan. Kerana apa? Kerana berhimpun secara ramai-ramai kat Mekah memberikan mudarat, ancaman pada nyawa, maka gugur Jumaat hanya solat fardu Zuhur saja. Jadi samalah macam tadi. Walaupun dia hanya dapat 28 hari Ramadan berpuasa, 29 tak dapat kerana negara yang dia berada tempat negara lain menyebabkan dia hanya berpuasa 28 hari sahaja. Dia kena raya juga, haram dia berpuasa kerana itulah raya pada tempat itu dengan cara yang sah melihat anak bulan. Tapi sebelum sampai Ramadan yang akan datang, maka dia kena cari 1 hari untuk dia puasa ganti, niat puasa ganti dalam keadaan dia tidak berdosa. Baik. Jadi itu yang kita bincang secara santai. Tak tahulah secara santai ke, nampak macam berat ke, santai je. Sebab kita bincang basic saja. Jadi sebelum kita tutup, ada ditanya oleh Abang Faris daripada komen sebelum pada ni, apa persiapan kita, aktiviti yang boleh dibuat sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan, dalam keadaan kita tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Yang pertama, kita hidupkan suasana masjid di dalam rumah kita. Sebab itu saya sebut awal-awal tadi, PKP ini hanya menghalang kita untuk pergi ke masjid. Tapi tidak menghalang kita untuk beribadah. Maka kalau sebelum daripada ini, kita ibadahnya di masjid. Sembahyang berjemaahnya, tadarusnya, zikirnya, dan macam-macam lagi. Maka kita hidupkan ibadah tersebut di rumah kita. Yang tak boleh, yang hanya kita tak dapat
untuk ibadah di rumah kita adalah iktikaf sahaja. Baca Quran boleh, sembahyang tarawih boleh, sembahyang berjemaah boleh, halaqah tadarus boleh, pengajian ilmu boleh. Kan? Sedekah pun boleh. Tak, sedekah pun boleh. Tak, cari nombor akaun-akaun pihak yang berautoriti dalam kita nak panggil menyumbang sempena COVID ke ataupun orang ni terjejas ekonomi ke, kita transfer transaksi satu jumlah kepada dia. Nak suruh saya uruskan pun boleh, kan? Baik. Jadi pencerapan anak bulan tadi tu ada alat teropong dia. Sebagai kita panggil nak mengesahkan. Tak, walaupun tengok dengan mata secara kasar dia pada zaman dahulu pun kita panggil diterima juga, yang lebih ada alat tadi tu adalah yang lebih yang lebih ihtiyat, yang lebih tepat berbanding dengan tengok zahir semata-mata. Tak ada masalah. Baik. Jadi kita hidupkan suasana masjid di rumah kita. Yang keduanya, apa yang boleh kita buat lagi? Iaitulah kita di sinilah kita mewujudkan majlis ilmu di rumah kita sendiri dan juga tahsin tilawah Al-Quran. Dalam masa inilah kita boleh mutabah amal. Bagaimanakah, sejauh manakah bacaan Al-Quran kita, isteri kita dan anak-anak kita, adakah semakin baik ataupun tidak. Yang ketiganya, bolehlah kita cari satu kitab yang nipis ataupun kita ambil daripada surah-surah Al-Quran Al-Karim, kita buat macam majlis ilmu sesama kita. Contoh Ramadan tahun ni kita nak mendalami surah An-Nur, ada 64 ayat saja. Maka kita pun ambil baca dan kita tadarus dan kita buat tadabbur sikit, tengok terjemahan dia. Ataupun boleh tengok juga, saya ada buat juga tadabbur surah An-Nur, dah sampai 30 sampai 32 ayat. Ada baki separuh lagi, nanti boleh ambil situ, baca kat situ pun boleh. Ataupun mana-mana lagi lah yang daripada tulisan orang lain ataupun orang lain semua. Itu secara asas. Dan yang kita boleh hidupkan juga, jangan lupa di antara doa yang mustajab adalah ketika mana hendak berbuka puasa. Maka kita berada bersama-sama dengan ahli keluarga waktu kita berbuka, contoh 10 minit atau 15 minit, kita kosongkan segala aktiviti kita, dah siapkan hidangan awal, kerja-kerja lain pun dah siap awal, kita duduk bersama-sama, kita doa bersama-sama dengan ahli keluarga. Sama ada nak doa beramai-ramai, seorang melafazkan dengan kuat, yang lain aminkan, ataupun masing-masing duduk berdoa masing-masing, tak ada masalah. Di samping itu, kita doalah untuk Allah Ta'ala mengangkat wabak ini, jauhkan wabak ini daripada dunia kita, daripada negara kita. Mudah-mudahan kita dapat sambut raya dengan keadaan yang meriah. Kalau tak, kita sambut raya pun kat rumah saja. Jangan bimbang. Duit raya tetap boleh bagi, transfer ke akaun. Baik. Baik, tadi ada Abaki pencerapan anak bulan tadi dengan mata zahir ke dengan teleskop. Dengan keadaan sekarang, dia punya prosedur dia ikut teropong yang telah ditentukan sah dari sudut ketepatan untuk menjamin lebih ketepatan tadi tu. Adapun zaman dahulu, dengan melihat anak bulan secara mata zahir pun sudah boleh disahkan sekiranya seorang itu memang dikenali sebagai seorang yang adil zahir dia. Dia bukan orang yang suka cakap berlawak, dia bukan orang yang suka buat menipu, dia bukan orang yang suka yang cakap lara. Sebab itu nak lihat cerapan anak bulan ni, dia mesti kalangan mereka yang terlibat dalam jabatan mufti. Kemudian diangkat pula ke sultan untuk disahkan dari sudut perkara tadi, kerana urusan agama di negara kita di bawah bidang kuasa sultan. Dan diselaraskan supaya tak berlaku serabut. Takut nanti kat Selangor masih lagi puasa, kat Perak dah raya, kan masalah pula tu, nanti semua Selangor pergi ke Perak semua. Nak raya cepat. Maka diselaraskan, walaupun di Semenanjung dan juga di Sabah Sarawak, satu negara. Walhal nak pergi Sabah Sarawak tu, kita akan nampak bahawa Johor ni Singapura, kan. Kadang-kadang Singapura ni tak sama dengan kita. Dia ikut namanya negara Saudi. Okay, baik. Jadi itulah yang boleh kita bincangkan secara asas. Walaupun suasana Ramadan kali ini agak berbeza kerana tidak berada di masjid, tapi janganlah kita terlampau leka dan terlampau bermudah-mudah. Banyak perkara yang kita boleh buat. Contoh kita kalau nak baca
Quran banyak waktu tarawih, tak ada masalah sebenarnya. Sebab kalau kita nak baca panjang hanya melibatkan ahli keluarga, dah sampai 8 rakaat kita rasa penat, nak masuk rakaat yang ke 10, 12, 14 tu kita nak baca panjang lagi, semayang sambil duduk boleh. Sebab apa? Semayang sunat sahaja. Tak, semayang sunat ni berdiri tu adalah afdal dan mendapat pahala penuh walaupun dia mampu nak berdiri. Tapi kalau semayang fardu, dia mesti berdiri, dia mesti wajib berdiri. Sekiranya tidak mampu, barulah dia beralih kepada situasi yang lain, iaitu duduk. Tapi kalau semayang sunat, walaupun dia mampu, dia nak semayang duduk pun boleh, cuma tak dapat pahala yang sempurna. Jadi insyaAllah akan datang besok kita akan sembang-sembang pula berkenaan dengan persiapan Ramadan, hukum hakam fiqah, dan apa sahaja yang boleh dikongsikan, cadangan, idea, nanti boleh bagi tiap-tiap hari sampailah masuknya bulan Ramadan, 24 hari bulan bermaksud sampai 23 April ni kita akan buat sembang-sembang persiapan Ramadan. Nanti masuk Ramadan apa pengisian dia kita akan bincang kemudian insya-Allah. Dan untuk makluman semua, tiap-tiap malam pula, bermula malam ini kita akan baca kitab yang baru, kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ni ada 3 bahagian berkenaan dengan adab-adab. Adab dalam kita buat ketaatan, adab meninggalkan maksiat, dan juga adab dalam pergaulan. Jadi insya-Allah kita akan mulakan malam ni. Malam ni adalah 14 hari bulan. 14 hari bulan sampai 22 hari bulan kita akan cuba khatamkan. Bagi yang nak dapatkan rakaman untuk kitab sebelum daripada ini, Ayyuhal Walad, boleh pergi ke channel YouTube Zuhaili Saiman, serta kitab sebelum ini Himpunan 30 Wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Boleh pakat sebarkan, mudah-mudahan ada yang dapat manfaat untuk kita bersama. Jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.